صالحا عملا مقبولا. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering, melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Tersenyum di akhir hayat nanti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Jadi tuan-tuan dan puan, belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru buat semua para hadirin, sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ini. Alhamdulillah, kita sudah berada pada tahun yang baru. Jadi sepastinya ada azam yang baru. Betul ataupun tidak, tuan-tuan dan puan? Jadi apapun, saya ucapkan selamat tahun baru. Dan insyaAllah moga-moga tahun yang baru ini menjadikan kita lebih rasa bersedia, rasa bersungguh dalam mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Jadi bersyukur ke atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita pada tahun lepas, tahun 2021, dan insya-Allah masuk tahun 2022 ni kita cuba tingkatkan segalanya dari sudut amalannya, ibadatnya, dan khusus pada bacaan Al-Quran kita, tuan-tuan dan puan. Dan kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, jika tidak keberatan, boleh jawab di ruangan komen macam mana progres ataupun kita kata status tuan puan sekarang apabila dah mengikuti kelas pengajian Quran. Tak kisahlah bersama saya ke ataupun mana-mana sahaja pusat pengajian. So boleh berkongsi sedikit tuan-tuan dan puan macam mana progres tuan puan setakat ini untuk bacaan Al-Quran. Tulis saja di ruangan komen, insya-Allah saya dan sahabat-sahabat lain boleh bacalah, dan mana tahu ada kata-kata ataupun ayat-ayat yang memberi rangsangan yang lebih kepada kita yang membaca ni, dan menjadi satu motivasi yang besar untuk kita, insya-Allah. Jika tak keberatan, tolong tuliskan tuan-puan bagaimana progres lah, kita kata keadaan semasa tuan-tuan dan puan setelah mengikuti pelbagai pengajian Quran, mungkin daripada izin ngaji ini sendiri, wallahu alam, kan. Jadi silakan, jika tak keberatan, sila tuliskan di ruangan komen. Kita nak masuk tahun baru ni, nak tengok sikit macam mana pencapaian sahabat-sahabat yang sentiasa support izin ngaji khususnya. Saya nak tahulah apa perkembangan tuan-tuan dan puan sekarang. Boleh ke? Permintaan saya ni tak berat kan? Jadi insya-Allah tuliskan di ruangan komen tuan-puan. Ringkas dan padat je, tak apa. Tak payah panjang-panjang pun tak apa. Jadi sahabat-sahabat lain pun boleh baca nah. Yang baru masuk, selamat datang semuanya. Yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru kepada semua. Alhamdulillah, banyak peningkatan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, sepastinya lah bila kita menceburi sesuatu bidang ni, tak kisahlah apa jua bidang pun, sepastinya bila kita duduk dalam bidang itu ada sesuatu benda yang kita akan dapat lah. Kalau tak banyak pun, sepastinya mesti ada. Kalau kata tak bagi komitmen sesungguh pun, sekurang-kurangnya 10% mesti ada punya, kan? Tak kisahlah apa bidang yang kita ikuti. Contoh macam sekarang ni kita cerita dalam bab Quran lah, betul tak? Ataupun tuan-puan ada ikuti kelas-kelas macam kelas bahasa Arab ke, kelas tadabbur ke, kelas tafsir dan sebagainya. Sepastinya ada pengisian-pengisian yang ataupun input-input baru yang kita dapat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mungkin dengan adanya hasil itu membuatkan kita lagi semangat untuk terus menerus menimba ilmu. Kita gali apa jua. Yang penting kita kena ada kesihatan yang baik lah. Kena ada kesihatan yang baik. Kemudian keizinan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentu. Jika kita tidak mendapat
izin Allah, maka ia tak akan berlaku. Apa yang kita rancang memang boleh. Semua kita boleh rancang. Tapi selagi Allah tak izinkan, maka kita tak akan mampu buat. Jadi bersyukurnya kita kepada Allah SWT, kerana apa? Dalam tempoh tahun 2021 ni mungkin di kalangan sahabat yang menonton sekarang ni ada yang dapat mengikuti pengajian sharing tajuk ni tak henti-henti. Maksudnya tak ada aral lah. Boleh follow setiap pagi. Kemudian ada kelas-kelas yang kita buat. Contohnya kelas Kito, kelas apa lagi? Masterinya, seminar-seminar yang kita jalankan. Semua tuan-puan dapat follow. Jadi itu adalah satu perkara yang amazing lah, kan? Sebab kita nak menuntut ilmu, tuan-puan, cabarannya banyak. Tapi kalau kita dapat ikuti selama ni, maka kita bersyukurlah pada Allah SWT kerana Allah mengizinkan kita untuk berada dalam situasi yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan secara ringkas lah ya. Saya pun tak adalah cerita lebih-lebih. Untuk tahun 2021 ni mudah-mudahan kita dapat lakukan sesuatu yang lebih baik lagi berbanding tahun sebelum ini, dan insya-Allah kita jadikan tahun sebelum ini satu pengajaran yang besar buat kita. Dan untuk tahun ini, tuan-tuan dan puan, apa yang saya harapkan, kita jangan berhentilah. Kita jangan berhenti. Jangan terbalik pula niatnya tu. Masuk tahun baru, tak apalah, dah habis dah setahun aku ikut ngaji ni. Masuk tahun baru ni rasanya dah boleh stop dah kot. Kalau ada terniat macam tu, betulkan balik. Anggaplah tahun 2021 tu sebagai permulaan, dan masuk tahun 2022 ni adalah orang kata apa, kita baru nak panas enjin lagi tu. Nak push lagi ke depan. Baru masuk gear 2 lah. Anggap macam tu. Tu masuk gear 3, masuk gear 4, dan kita pecut ke hadapan tuan-puan, insya-Allah. Sehinggalah penghujung hari kita nanti. Mudah-mudahan, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey, terima kasih respon sahabat-sahabat. Ada yang kata banyak perubahan dalam bacaan. Kalau dulu dengar bunyi longgar, ya. Alhamdulillah tuan-puan. Macam saya sebut tadi lah, dia tak dapat banyak pun, sikit tu mesti ada. Mesti ada. Mustahil lah tak ada. Alhamdulillah. Dalam ada yang kata saya sempoi. Sempoi. Biasalah tuan-puan. Jiwa muda tu tak lari juga ya. So minta maaf lah. Kok tak kena dengan cita rasa tuan-puan tu, saya minta maaf lah kan. Sebab saya punya passion mengajar ni memang kopi tu. Kadang-kadang ada lah lawak-lawaknya kadang kan. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada dalam tempoh tahun sebelum-sebelum ni, kalau ada perkara-perkara yang saya cakap tu buat tuan-puan rasa macam tak suka dan sebagainya, saya minta maaf. Itu kekurangan saya lah ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak komen sahabat-sahabat kita ni. Prestasi bacaan, ada sedikit peningkatan. Alhamdulillah. Terbaik. Buat yang baru masuk, sebenarnya apa yang kawan-kawan kita tulis di ruangan komen ni di atas permintaan saya. Saya minta mereka tuliskan bagaimana progres setakat hari ni, macam mana apa tadi, prestasi terkini, prestasi semasa berkenaan dengan bacaan Quran. Jadi alhamdulillah semuanya nampak positif belaka. Alhamdulillah. Jadi saya terus doakan agar semua maju jaya insya-Allah. Serius pun tak bagus. Nanti takut kita. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. So, terima kasih di atas respon tuan-tuan dan puan, dan insya-Allah kita nak mulakan pengajian kita. Yang belum share, bantu saya untuk share dahulu tuan-puan. Mudah-mudahan tahun 2022 ni banyaklah kawan-kawan kita lagi yang dapat turut serta. Biasa pagi-pagi ni yelah sibuk kerja dan sebagainya kan. Tapi saya yakin juga yang tak kerja pun ramai sebenarnya kan. Cuma mungkin mereka tak tahu kewujudan kita ni sekarang ni. Kita ni Easy Ngaji Warrior ni. Mungkin ada sebahagian besar di luar sana yang tak tahu kewujudan kita ni. Jadi sebab tu saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan, kerjasama semua untuk bantu saya tolong sharekan kita punya live pagi ini. Dan mudah-mudahan mereka sedar kewujudan kita ini dan mereka akan bersama kita lah
bersama dalam perjuangan kita ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan? Jangan malu, jangan segan, teruskan bantu kami untuk sama-sama kita sebarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi bagi memberkati pertemuan kita yang pertama untuk tahun 2022 ini, insya-Allah sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar kita, insya-Allah. Mudah-mudahan untuk tahun baru ni, semangat yang baru, kita mohon juga moga Allah ampuni segala dosa kita yang lepas, insya-Allah. Moga Allah terima taubat kita dan memberikan tambahan ilmu buat kita, dan sepastinya ilmu yang bermanfaat, dan insya-Allah moga dikurniakan amalan kebaikan, dan sepastinya apa yang kita harapkan diterima amalan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuh sama-sama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik. Jadi selesai bacaan istighfar kita untuk pembuka tahun 2022, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah.
Jadi insyaAllah kita teruskan untuk bacaan kita hari ini. Untuk konsep apa semua insyaAllah sama je walaupun tahun baru. Cuma kena kekalkan semangat yang baru je. Kena wujudkan semangat yang baru insyaAllah. Konsep sharing tajwid insyaAllah sama saja, tak ada apa yang berbeza. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak ucapkan terima kasih lah ya, sebab sentiasa support kami Izzy Ngaji ni. Alhamdulillah. Ada kala kami dalam fasa turun naik, diuji dengan pandemik dan sebagainya. Alhamdulillah kami dalam fasa bertahan sekarang ni sebenarnya. Jadi doakanlah moga-moga tahun baru ini kami di Izzy Ngaji ni dapat lagi memberi sumbangan ilmu kepada masyarakat di luar sana. Kemudian dalam masa yang sama dapat mengukuhkan kami lah, kami di sini di Izzy Ngaji ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Moga Allah membalas segala jasa baik tuan-tuan puan insya-Allah. Jom kita mulakan untuk hari ini. Kita akan sambung bacaan kita 2 ayat saja tuan-puan, ayat 164 ya dan 165 insya-Allah. Boleh ke? Waalaikumsalam yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Teruskan bantu saya untuk share tuan-tuan puan. Boleh? Baik, jadi seperti biasa tuan-puan, jom kita teruskan bacaan kita. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 2 ayat ini, kemudian kita akan teruskan pada sesi bedah membedah lah. Okey, ready semua? Hari ni saya sesema tapi sikit je. Sesema juga tapi sikit je. Biasalah pagi-pagi kan. Baik, jadi insya-Allah dah sedia ke semua? Apapun sama-sama kita betulkan niat kita insya-Allah mengaji kerana Allah SWT, dan kita boleh sedekahkan pahala bacaan kita kepada ahli keluarga kita. Insya-Allah kita niatkan begitu. Baik, dah sedia semua? Siapa yang masuk WhatsApp ni? Saya tak perasan, baru baca. Puan Sibah Husin. Makcik dalam WhatsApp 1 minggu dah, tolong doakan. Puan Sibah, insya-Allah kita sama-sama doakan Puan Sibah. Setakat apa yang saya faham ni, beliau berada di dalam ward, kena tahan dah 1 minggu. Jadi saya pun tak pasti apakah sakit yang beliau hadapi, tapi apa pun kita doakanlah. Moga Allah beri kesembuhan pada beliau dan dapat meneruskan harian dalam keadaan yang sihat sedia kala seperti kita sekarang ni insya-Allah. Mudah-mudahan samalah kita. Mudah-mudahan terus dikurniakan kesihatan yang baik insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita mulakan bacaan kita. Jom tarik nafas dalam, senyum dan pastikan kita lontarkan bacaan kita ni. Tahun baru kan? Kita lontar, kasih padu sikit bacaan kita, sebutan huruf kita insya-Allah. Jom kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa kita punya misi kita, insya-Allah, dalam sibuk kita nak memahamkan diri sendiri, kita juga cuba untuk bantu sahabat-sahabat lain yang bersama kita, yang mungkin ada di kalangan mereka yang beginner, yang baru lagi. So dengan orang kata apa, hasil penulisan tuan-puan di ruangan komen tu, mungkin memberi satu makna yang besar lah kepada sahabat-sahabat baru kita, insya-Allah. Jadi tolong tuliskan setiap hukum yang kita bincangkan ni, tuliskan ringkasannya di ruangan komen. Simple je, macam tuan-puan buat sebelum ni lah. Ni saja saya peringatkan semula. Yelah, dah setahun kan. Okey, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita mulakan dengan ayat 164 dahulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallah. Baik, untuk dal yang bertanda sukun, tuan-puan, sepastinya kita kena lantunkan. Di sini terdapat sifat lantunan qalqalah sughra. Kecil je, kita layan. Laqad man. Nun bersabdu, kita dengung sempurna. Dengung yang sempurna, wajibul ghunnah, wajib kita dengung nun bersabdu. Laqad mannallah. Kalimah Allah kita tebalkan. InsyaAllah. Kenapa kena tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Kena tebalkanlah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Mannallahu 'alal alif lam qamariyah kat sini. ALQ. Alif lam qamariyah. Mu'mini, mim asli. 'Alal mu'minina idh ba'atha fihim. Untuk huruf zal, tuan-puan, jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah kita. Kita keluarkan sedikit hujung lidah kita. Dan bunyinya pastikan mengalir. Suara bagi huruf zal ni mengalir. Alal mu'minina idh ba'atha fihim. Naizba. Cuba. Dapat tak? Naizh ba'atha fihim. Itulah dia sifat rakhawah. Yang disebut rakhawah iaitu sifat berkaitan dengan suara. Dan apa yang kita boleh faham dengan rakhawah ni ialah suara yang mengalir. Suara yang mengalir. Itu dia. Rakhawah. Baik, seterusnya. Fihim. Mim mati bertemu ra, izhar syafawi, jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Fi ma'asli. Rasusu ma'asli. Lam tanwin bertemu mim, tuan-puan. IBG. Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu lam, idgham. Masukkan tanwin tu ke dalam mim. Rasulam. Itulah yang disebut kamil, sempurna. Masuk secara sempurna. Idgham bi gunnah kamil. Baik, seterusnya nun mati bertemu hamzah, nun mati bertemu fa. Ada dua hukum nun mati kat sini. Pertama, izhar halqi.
jelaskan makhraj dan sifat nun. Min, kemudian nun mati bertemu fa, ikhfa hakiki. Sembunyi, itu maksud ikhfa, sembunyikan nun mati di sisi huruf fa. Kita bersedia nak sebut fa, dan fa ni huruf nipis, maka dengung yang terhasil juga nipis. Rasulam min anfusihim. Dapat ke? Baik, berikutnya mim mati bertemu ya, izhar syafawi. IZS, izhar syafawi. Yatlu, untuk ta yang bertanda sukun, tuan-tuan puan. Untuk ta yang sukun ni, ta yang dalam keadaan mati, dua benda yang kita kena ingat. Pertama, tahan suara dulu. Yat, tahan. Itu disebut sifat syiddah. Tahan suara, kemudian lepaskan nafas. Tahan suara, lepas nafas. Tuliskan di ruangan komen, tuan-puan. Okey, tuliskan di ruangan komen. Huruf ta, tahan suara, lepas nafas. Tahan suara, lepas nafas. Itu adalah sifat dia. Iyat, kemudian baru lepaskan nafas. Iyat, tahan. Kemudian lepaskan bagaimana? Iyat. Itu yang bunyi yang tuan-puan selalu sebut angin-angin tu. Kan? Itulah dia. Baik. So bunyinya begini. Min anfusihim yatlu alaihim. Boleh dapat Kemudian lu ni ma'asli alaihim. Baik. Lu ma'asli alai bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak, sifat lembut lunak. Kemudian mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi. Izhar syafawi, jelaskan mim mati. Alaihim, jelaskan makhraj dan sifat. Okey. Alaihim ayatihi. Dua harakat, ya dua harakat mak asli, tihi maksilah qasirah. Baik. Dua harakat, tapi hukumnya mak badal. Namanya mak badal, tuan-tuan perempuan. MB, mat badal. Tapi kadar harakatnya sama. Ya pun sama dua harakat, dan memang mak asli. Tihi pun sama dua harakat. Cuma nama hukumnya maksilah qasirah kerana dua harakat yang dibaca berlaku ketika sambung sahaja. Ketika mana kita berhenti, takkan berlakulah bacaan mat. Sebab bunyinya akan berlaku begini. Alaihim ayatih. Kalau berhenti kan, maka tak ada dah mat. Jadi sebab tu namanya maksilah qasirah. Bacaan mat ni panjang, bacaan panjang yang berlaku ketika silah, ketika sambung sahaja. Boleh? Baik. Dan ciri-ciri dia kita tengok ni lah, huruf ya sebelumnya baris bawah. Ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakki. Untuk kaf bersabdu, fokus bagi sebutan dia lancar lah. Wa yuzakkihim, mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Sekali lagi, jelaskan makhraj dan sifat mim. Wa yu'allimuhumul, mul, matikan lam kat sini. Ni alif lam qamariyah, tuan-tuan perempuan. Humul, mul, pastikan tidak ada bunyi lebihan lah. Jangan kita beranakkan bunyi dia. Humul lah. Saya dah pernah sebut dah selama ni. Tahun lepas lagi. Kan? Wa yu'allimuhumul kitaba wal kita tamat asli. Bawal alif lam qamariyah. MA. Sini ALQ. Hikmah. Baik, untuk huruf kaf ni sama macam huruf ta tadi. Sama macam huruf ta tadi. Yang mana bila kita matikan dia, tahan suara terlebih dahulu, kemudian baru lepaskan nafas. Wal hik. Yang bunyi k. Itu nafas yang terlepas. Itulah dia sifat hams.
Dan ianya berlaku secara terus lah. Dia tak ada delay ke apa, lambat lewat ke, tidak. Wal hikmata wa in kanu. Baik. Mata wa in mata wa in, nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Wal hikmata wa in ka wa in ka. Baik, untuk nun mati bertemu kaf ni, kita tahulah nak sembunyikan nun kan. Cuma pastikan kita bersedia untuk sebut huruf kaf. Bersedia untuk menyebut huruf kaf. Wa in ka, wa in ka. Pastikan dia selari je bunyi tu. Wa in kanu. Baik, nu mat asli, ka pun mat asli. Dua-dua ni mat asli. Nun mati bertemu qaf. Sekali lagi kita jumpa ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu qaf. Wa in kanu min, wa in min. Tuan-puan perhatikan, kat sini dua-dua hukum ikhfa, betul? Nun mati bertemu kaf yang pertama, kemudian nun mati bertemu qaf yang kedua. Dua-dua ni hukumnya sama, iaitu ikhfa haqiqi. Cuma kita lihat dari sudut martabat ataupun dari sudut bunyi lah. Bahasa mudahnya bunyi. Bila sebut tentang martabat ni, tingkatan dengung tu dia lebih kepada hasil bunyi tu. So kalau kaf ni urun nipis, wa in kanu. Kalau nun mati bertemu qaf, qaf huruf tebal, maka dengung tu dia akan dia punya level tu akan meningkat lagi lah. Kita sebut tebal lah biasanya. Min qa, in ka, min qa, in ka, min qa, in ka, min qa. Saya ulang sekali lagi, dengarkan perbezaan dia. In ka, min qa, in ka, min qa. Tuan-puan dapat dengar tak perbezaan dia? Perbezaan dia sangat halus. Maksudnya beza dia tak banyak. Sebab apa? Sebab huruf kaf dengan qaf ni daripada makhraj yang hampir, iaitu di bahagian pangkal lidah lah. Cuma point dia, spot dia tak sama. Okey, huruf qaf dia belakang lagi, dia hampir dengan anak tekak, dan kaf depan sikit. Tapi dia masih lagi pada area pangkal lidah. Jadi sebab tu kita dengar tu macam lebih kurang bunyi dia, tapi sebenarnya tidak, berbeza. Huruf kaf ni urun nipis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Okey, jadi kalau cerita lagi tentang martabat, dua-dua ni martabat adna lah, paling terendah, kerana berkaitan dengan kedudukan makhraj. Makhraj nun dengan kaf ni jauh. Begitu juga nun dengan qaf ni jauh. Nun hujung lidah, untuk kaf dengan qaf pangkal lidah. Sebab tu dalam kategori martabat adna. InsyaAllah nak tahu ulasan ataupun kupasan lanjut berkenaan dengan hukum-hukum ikhfa ni, mungkin ramai yang nak belajar tentang hukum ikhfa ni, nak faham secara mendalam. InsyaAllah tahun ni kita akan buka pendaftaran untuk batch yang keempat, kelas intensif tajwid online. So jangan lepaskan peluang. Jika ada kesempatan, tuan-puan boleh bersama saya dalam intensif tajwid nanti, insyaAllah. Kita akan kupas satu persatu lah berkaitan dengan hukum-hukum ataupun sifat-sifat mendatang, sifat aridah. Baik. InsyaAllah. So nanti kan program-program kita ada, nantilah hujung kang saya cerita sikit. Baik, kita teruskan dulu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim.
lafi dhalal. Baik, fi dengan la ni mak asli. Okey, ni mak asli. Saya terlupa tuan-puan. Ni ada satu ni. Sifat qalqalah saya lupa nak sebut ni. Qalqalah sughra pada ba ni. Min qablu lafi dhalalim. Untuk dad, huruf dad ni tebal tuan-puan kan. Tuan-puan tengok pun tahu dah. Huruf dad ni huruf tebal. Ya. Min qablu lafi dhalalim. Tanwin bertemu mim. Baik, idgham bi gunnah kamil IBG. Idgham bi gunnah kamil. Masukkan tanwin ke dalam mim dengan dengung yang sempurna kamil. Fi lafi dhalalim mubin. Baik, kita nak berhenti pada nun dan sebelum nun terdapat ma asli. So, ma'arid lisukun MAL. Kadar macam biasalah 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, seterusnya habis ayat 194, kita pergi berikutnya. Awalam ma asabatkum musibah. Awalam. Baik, mim bersabdu kena dengung, wajibul gunnah. Wajib kita dengung, kadarnya 2 harakat sahaja. Dan ma kita panjangkan. Ma ni asalnya ma asli tuan-puan. Tapi bila dia jumpa dengan hamzah, maka kadar 2 harakat tadi tidak akan berlaku dah. Melainkan kalau kita berhentilah. Itu cerita lain. Tapi kalau sambung, awalam ma, kadarnya berubah. Bukan lagi 2. Tapi 4 ataupun 5 harakat. Hukumnya MJM. MJM. Muat tak ni? Okey, muat. MJM. Mat jaiz munfasil. Huruf mat jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Sa mat asli. Untuk sa ni, walaupun kita panjang 2 harakat, tapi jangan lupa kena tebalkan dia. Sebab sa huruf tebal. Awalamma asabatkum. Bat untuk ta sama macam saya berikan penerangan di awal tadi. Tahan dulu suara, kemudian baru lepaskan nafas. Asabatkum, mim mati bertemu mim kat sini IM, idgham mislain. Ya, idgham mislain ataupun idgham syafawi boleh juga, tak ada masalah. Dan itu sepatutnya nama yang lebih sesuai, sebab ianya melibatkan mim mati kan. So idgham syafawi itu lebih sesuai sebenarnya. Tapi itu istilah je tuan-puan. Nak sebut mana-mana pun boleh. Syafawi boleh, idgham mislain boleh, mutamassilain pun boleh. Baik. Awalamma asabatkum musimat asli batun qa, tanwin bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Jadi bila tanwin bertemu qaf ni tuan-puan, qaf ni huruf tebal kan. Jadi dengung pun turut tebal. Asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Qad. Baik, kat sini qalqalah sughra, QS, qalqalah sughra. Musibatun qad asabtum. Ada 2 qalqalah sughra. Kaedah bacaannya tuan-puan, kita layan je, lalu je. Qad asabtum. Tapi janganlah nampak lemah gemalai sangat bunyi dia. Okey, pastikan sebab dal ni sifat syiddah kuat ni. Qad.
musibatun qad asabtum. Boleh tuan-tuan dan puan? Kemudian sad ni tebal, mim mati bertemu mim. Sekali lagi IM idgham mislain. Dan untuk hukum idgham mislain tuan-puan, dia tak ada naqis, dia mesti kamil sepastinya. Sebab bila huruf yang tamasul, yang sama makhraj, sama sifat, dia sepastinya akan jadi kamil, sempurna. Dia takkan ada naqis, tidak sempurna. Ni sekadar orang tak apa perbincangan lanjut lah. Sedikit saya sentuh untuk idgham mislain. Dia mesti kamil sahaja. Qad asabtum mithlaiha. Untuk huruf sa kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Mith. Qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Mith, keluarkan hujung lidah. Lai, sifat lembut, sifat lunak pada ya yang sukun sebelumnya berbaris atas, huruf berbaris atas. Ha asli. Qul, matikan lam macam biasa. Qultum, mim mati bertemu hamzah, izharu syafawi, jelaskan. Mithlaiha qultum anna hadha. Baik, kat sini wajibul gunnah. Kemudian MA, mak asli, kadar dengung, anna hadha. Mithlaiha qultum anna hadha. Dapat? Na mat asli, ha mat asli, zal baris atas dan alif mat bersamanya juga mat asli. Anna hadha. Untuk zal baris atas tuan-puan, tak kisahlah sebenarnya kalau dari bawah ke dari depan sama je, kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Keluarkan sedikit hujung lidah kita. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik, kita habiskan sebaris lagi insya-Allah. Qul huwa min 'indi anfusikum. Qul, huruf qaf sepastinya tebal selama-lamanya dan matikan lam ini tanpa unsur tawallud. Jangan beranakkan bunyi dia. Qullahu, qul, kan? Pegang makhraj lam. Qul, qul, qul huwa min, qul huwa min. Nun mati bertemu ain, izhar halqi. Qul huwa min 'indi. Nun mati bertemu dal, ikhfa haqiqi. Kalau kita belajar semina izi tajwid baru ni, ingat kan? Kalau nun kosong dia mesti ada dengung. Kalau nun kosong mesti ada dengung. Qul huwa min, nun yang ada sukun mesti je jelas. Qul huwa min 'indi anfusikum. Nun mati bertemu fas, sekali lagi ikhfa haqiqi. Jadi dua-dua ni tuan-puan, nun mati bertemu dal dengan nun mati bertemu fa, dua-dua ni dua-dua dengungnya nipis sahaja. Dua-dua dengungnya nipis. Qul huwa min 'indi anfusikum. Okey, selesai. Kita matikan mim ni dengan menzahirkannya, jelaskan mim. Anfusikum, kum, matikan mim, jelaskan. Dan kalau kita sambung pun sebenarnya masih lagi dibaca dengan bunyi yang sama, iaitu menjelaskan mim tersebut. Jelaskan makhraj dan sifat. Baik. Selesai ke tuan-tuan dan puan? Boleh? Dapat Baik, seterusnya innallah. Kalimah Allah ni kita baca tebal sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas.
Dan kat sini nun bersabdu ni wajibul gunnah lah. Wajib kita dengung kadar 2 harakat dan dengung yang sempurna. Innallaha ala kulli, ala ma asli, kulli. Untuk lam pastikan sempurnakan betul-betul bunyi dia. Kulli, bagi jelas lah, dengar bunyi sabdu tu. Innallaha ala kulli syai. Ni bacaan lin. Bacaan lin. Lin ni apa? Lunak maksud dia tuan-puan. Lembut, lunak, fleksibel. Itulah dia. Bacaan lin BL. BL ni bacaan lin. Lembut je bunyi dia. Ala kulli syai. Jangan keraskan bunyi dia. Sebab sifat semula jadi kan, ya. Syai. Jangan ditekan-tekankan suara tu, tak perlu. Sebab itu sifat semula jadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Inqa, tanwin bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Kulli syai'in qa. Bila tanwin bertemu qaf, semestinya ikhfa kan, sembunyikan tanwin. Cuma dia jumpa tu dengan huruf qaf, maka pastikan kita punya level dengung tu sekata lah. Tebal. Sebab apa? Sebab dia jumpa dengan huruf qaf, huruf yang tebal. Boleh? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Man arid lissukun, kita berhenti pada ra. Sebelumnya terdapat ya mad. Bila ra sebelum dia ada ya mad, maka kita kena nipiskan ra. Nipis Macam mana nak nipiskan ra, tuan-tuan dan puan? Macam mana nak nipiskan ra? Pastikan pangkal lidah kita tidak terangkat. Okey. Kita pastikan ra kita ni nak nipiskan dia tidak terangkat pangkal lidah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu. Boleh? Kenapa ya Ustaz kalimah Allah tu dia tak letak alif kecil? Okay, sampai sekarang saya tak dapat jawapan. Tahu tak ada pada tulisan, tapi ada pada bacaan. Okey tuan-tuan dan puan, ada satu soalan yang menarik hari ni. Dan sebenarnya baru dibincangkan dalam seminar baru-baru ni. Siapa yang join seminar baru ni, masih ingat lagi tak perbincangan tentang lafzul jalalah, kalimah Allah? Okey. Baik. Cuba tuan-tuan dan puan tengok ni. Ni kalimah Allah yang saya saya tukar warna lain lah. Nampak macam sama. Saya letak warna merah. Saya letak warna biru. Saya petakkan warna biru Okey, ni kalimah Allah. Mana lagi kalimah Allah? Ni kalimah Allah Apa yang kita bedah sebelum ni banyaklah. Ni. Cuba tuan-tuan perempuan perhatikan pada kalimah Allah, ingat Ustaz. Okey. Baik, sahabat-sahabat yang sedang mendengar ni ataupun yang tak join seminar Easy Tajwid, jadi saya akan sharekan insya-Allah pada tuan-tuan perempuan dan harap-harap ianya menjawab lah. Tapi kena fokus. Kena fokus. Boleh? Boleh? Tuan-puan kena fokus. Kepada yang mereka yang ikuti seminar tak apalah.
Mungkin dah faham kan? Ni saya nak bagi penerangan pada sahabat-sahabat yang mungkin belum jelas ataupun yang tak ikuti seminar. InsyaAllah. Persoalannya ialah kalimah Allah. Kalimah Allah, semua kalimah Allah. Cuba perhatikan 3 yang saya petakkan ni. Baik. Apa yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan, kalimah Allah di dalam Al-Quran semuanya dibaca dengan kadar 2 harakat. Semua kalimah Allah, saya ulang dengar baik-baik, semua kalimah Allah di dalam Al-Quran semuanya dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan hukumnya apa? Mad asli. Saya ulang, hukumnya mad asli. Cuma yang menjadi persoalan ialah kenapa kalimah Allah baca 2 harakat dan mad asli. Okey, itu dah satu bab dah. Isunya, persoalannya, mana huruf madnya? Kenapa tiada huruf mad pada kalimah Allah sedangkan ianya dibaca 2 harakat? Jadi soalan yang ditimbulkan tadi tu, ni ada satu lagi. Kan soalan yang ditimbulkan tadi, kenapa kalimah Allah ni baca 2 harakat tapi tak ada huruf alif mad? Sedangkan kalau kalimah mad asli yang lain, kita jelaslah. Ada huruf mad dia macam ni kan. Ada alif mad, ni hum daraja, ja ni mad asli kita tahu. Sebab apa? Ada alif mad. Basi, si mad asli. Kenapa? Sebab ada ya mad. Ya. Hatta hukum lain pun, mak badal sendiri pun, walaupun namanya mak badal pun ada alif mad bersamanya. Sedangkan kalimah Allah yang memang mak asli tapi tidak ada alif mad. Jadi saya nak cuba menjawab lah. Yang tanya tadi siapa namanya? Kain kapan. Namanya seram benar. Kain kapan. Tapi tak apa, insyaAllah saya cuba bantulah. Baik, kita tengok dalam Quran, tuan-tuan dan puan, ada satu ayat ni dalam surah An-Najmu ayat 19. Nanti boleh cek surah An-Najmu ayat 19. Kejap saya buka Quran, saya tunjukkan pada tuan-puan. Kita terus buka Quran. Cuma saya tak ingat muka surat berapa. Dia dalam 500 lebih rasanya. Siapa yang ada jumpa muka surat, boleh terus inform saya letak kat orang komen ke. Dia dalam 500 lebih ke apa. Surah An-Najmu. Siapa yang jumpa dulu daripada saya boleh tulis kat ruangan komen. Saya nak cari muka suratnya. .526. Okey. 526 ke 256? 526. Okey, nice. Terima kasih. 526 Sebentar tuan-puan. Kita pergi bincang terus. Okey. So surah An-Najmu. Okey. Ayat 19. Alright, tuan-tuan dan puan. Ni dia. Saya terbalik tadi. Okey. Tak apa. Kita tengok pada ayat 19, tuan-tuan dan puan. Mana ayat 19 tadi? Alright, ni. Ayat 19. Macam ni. Dengar baik-baik Dengar baik-baik. Tuan-tuan dan puan. Rugi ni kau tak dapat ni. Sebab satu lagi, persoalan ni jarang ditimbulkan. Orang yang mungkin dia dah kaji lebih sikit. Dia dah kaji kan. Yelah dah belajar mak asli. Tapi tiba-tiba kalimah Allah ni pelik. Kenapa tak ada alif mat kat dia? Sekejap kita tengok ada tak kalimah Allah dalam ni. Tak ada. Kalau ada pun yang ni. Ini sebab dia dah gabung kan.
So tak apalah. Kita terus bincang pada ayat 19 ni. Macam ni tuan-tuan dan puan. Kejap saya nak cuba nak susun jalan cerita. Baik, kalimah Allah. Kalimah Allah sememangnya kita baca 2 harakat. Okey, dengar baik-baik Kalimah Allah sememangnya kita baca 2 harakat dengan hukum mad asli. Tetapi tidak ada alif mad kecil pada kalimah Allah. Sebab apa? Sebab para ulama nak membezakan dengan satu kalimah sahaja, tuan-tuan dan puan, di dalam Quran, iaitu kalimah Allata. Kalimah Allata. Kalimah Allata. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza ni dia nama berhala. Dia Tuhan lah, Tuhan berhala. Ni. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Baik. Macam ni. Pada penulisan Quran kita, tuan-puan, mungkin tak menjadi isu sangat. Sebab apa? Jelas kalimah ini bukan kalimah Allah. Sebab apa? Sebab ada huruf ta macam ni. Betul tak? Afara'aitumul Lata. Nak kata cenderung untuk melakukan kesalahan tu mungkin kurang. Mungkin kurang. Tapi tak dinafikan juga, mungkin ada yang keliru. Mungkin ada yang menganggap ini kalimah Allah. Maka dibaca dengan bunyi afara'aitumullah. Sedangkan ini bukan kalimah Allah. Ini kalimah Lata, Tuhan berhala. Jadi para ulama sebenarnya nak kita berhati-hati supaya tidak tertukar dengan kalimah ini. Maka disebabkan satu contoh ni je dalam Quran, tuan-tuan dan puan, para ulama menghazafkan, ataupun kita kata bahasa mudahnya, tak letak langsung alif mad kecil ni pada kalimah Allah, semata-mata untuk membezakan kalimah ini sahaja. Boleh faham tak ni? Boleh follow tak para pendengar semua? Okey, kalimah Allah kita memang baca 2 harakat tapi tak ada alif mad. Sebab apa? Sebab nak bezakan dengan kalimah ni. Ini maksud Tuhan berhala, tuan-puan. Jadi nakkan si pembaca ni terhindar daripada kesalahan. Jadi bila kita memahami apakah sebab tu tadi, maka insya-Allah kita akan jauh daripada kesilapan tu lah. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kita baca begitu. Memang baca begitu. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan, pada mushaf kita, pada tulisan kita, dia tak menjadi satu kebingungan sangatlah. Sebab memang ditulis begini. Cuma antara sebab besar juga, saya bagi contoh dalam bacaan qiraat Kisai. Afara, macam ni je tadi, afara'aitum. Okey, dengar baik-baik Afara. Saya bagi kemas sikit. Afara. Okey ni. Sekejap, kita bagi center dulu. Baik, dalam qiraat Kisai, tuan-tuan dan puan, untuk ayat 19 bagi surah ini, pada mushaf mereka ditulis dengan ta marbutah. Tak silap saya riwayat Imam Kisai lah. Dan ada beberapa lagi tak silap saya. Ataupun mungkin ini saja. Minta maaf saya lupa untuk qiraat yang mana. Cuma ada qiraat yang saya sebut tadi lah, qiraat Kisai, yang tertulis pada mushafnya kalimah Lata ni dengan ta tertutup, ta marbutah. Ta tertutup.
Ta marbutah. Afara'ai, tapi baca sama. Afara'aitumul lata. Nampak ni? Afara'aitumul lata wal uzza. Pada Quran kita sama bacanya, tapi orang kata apa, dari sudut penulisan tu dah terbukti untuk kita mungkin jauh daripada kesilapan macam saya sebut tadi, sebab ta-nya dah begini. Tapi pada qiraat yang saya sebutkan tadi, ta-nya ditulis begini. Maka mereka ni lah orang kata apa, bagi yang menggunakan mushaf ini. Mushaf ni kita tak guna tuan-puan, bukan kita lah, bukan kita, mereka dalam qiraat Kisai. Jadi penulisan ini orang kata apa, lagi berat untuk mereka, sebab memang sangat mirip dengan kalimah Allah. Jadi yang menjadi kebimbangan besar ialah pada mereka sebenarnya, pada mereka yang mengamalkan qiraat ni lah. Afara'aitumul lata. Ni ada ta ni, bukan huruf ha. Dan nampak ni ada alif mat. Sedangkan kalimah Allah tak ada alif mat. Jadi itulah tadi saya kata para ulama menghilangkan ataupun tidak meletakkan langsung huruf mat pada kalimah Allah semata-mata untuk membezakan dengan satu kalimah ini. Jadi kalau dalam qiraat Kisai ni tadi, kita akan ia akan dibaca dengan afara'aitumullah kalau berhenti. Ta marbutah kan kalau berhenti dengan bunyi ha kan, dia takkan dibaca afara'aitumullah. Tu dah jadi kesilapan nyata lah tu. Boleh? Jadi tuan-puan, ambil kesempatan ni yang sedang mendengar ini, dengar. Dah dengar kan? So nanti tanda dalam Quran, kalimah ni hati-hati. So dalam Quran kita tak tulis macam ni tuan-puan. Saya pangkal siap-siap. Tak tulis macam ni kalimah Allah ni. Macam kita tengok sekarang, inilah dia. Dengan ta maftuhah, ta terbuka. Jadi dengan keadaan ta yang begini mungkin menjauhkan kita daripada kesilapan. Tapi tak mungkin, tak mustahil untuk berlaku kesilapan. Biasalah kok baca-baca tersasul. Afara'aitumullah wal uzza, na'udzubillahi min zalik. Jangan baca gitu. Jadi kesalahan besar tu. Jadi kalau kita dah tahu, kita kena beri penekanan lebih sikit lah tuan-tuan perempuan. Boleh? So kena tanda, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan jelas. Faham ke tuan-tuan perempuan? Respon sikit yang sedang mendengar ni. Ada 100 lebih orang ni mendengar ni. Boleh? Dari segi penulisan tak mungkin kita tak perasan. Ya, mesti kita boleh perasan lah. Tapi yang perasan ialah orang yang ada ilmu, ada kefahaman. Betul? Kalau orang yang jenis masih lagi ada kekurangan dari sudut macam mana huruf-huruf hijaiyah ni bersambung, maka itu tak mustahil jadi kesilapan. Faham tak? Ada orang boleh baca Quran macam ni. Macam mana kita tahu ni bar dengan sad? Sebab kita tahu huruf bar kalau sambung dengan sad berlakulah begini penulisan dia. Kalau orang yang tak alert dengan kaedah penyambungan penulisan, jadi untuk situasi begini, itu yang bimbang tu. Jadi nampak tak bagaimana tindakan para ulama, betapa risaunya mereka kepada generasi kita sekarang ni, takut ada kesilapan dan sebagainya. Maka ini adalah satu usaha yang sangat bagus lah, sangat baik yang mereka lakukan. Dan tabarakallah, sangat hebat. Saya pun dulu tertanya-tanya juga, kan, kenapa kalimah Allah ni tak ada alif mat. Rupanya terjawab dengan perbincangan ini sahaja, iaitu surah An-Najmu ayat 19. Afara'aitumul lata wal uzza. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan dapat ambil lah sedikit sebanyak apa yang saya cuba kongsikan ni. Tapi tak ramai respon ni. Apa cerita tu? Faham ke tak? Kalau boleh respon lah respon. Sebab saya nak tahu juga jalan cerita macam tadi tu boleh faham ke tak. Kalau tidak, saya kena
olah lain pula lah, kan? Uh, itu sahaja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Yang bertanya bagaimana? Yang bertanya tadi. Ya, dia satu faktor lagi bab akidah lah kan. Bab akidah kita, bab tauhid kita. Jadi sebab tu para ulama sangat memberi penekanan kat sini. Tadi kita muka surat apa? 71 kan? Okey. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau jelas tu kira okey lah tu. Sebab tu penting bertalaki, betul. Okey, terima kasih yang respon dan terima kasih juga yang tak respon. Harap-harap faham lah InsyaAllah. Kita dah habis dah tadi baca sebenarnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan? So tuan-tuan dan puan, habis perbincangan kita. Jangan keluar lagi. Muka surat apa? 526 tadi kan? 526. 562 Al-Mulk 526. InsyaAllah dah boleh bagi hujah bab ni. Terbaik, terbaik. Sekurang-kurangnya kalau ada orang tanya, bolehlah kita cerita kan. Ceritanya yang pertama betul, yang kedua tu salah. Yang mana cerita pertama betul, cerita dua salah. Saya tak faham maksud tu. Apa maksud Puan Cik Rosmani? Okay, alhamdulillah. Okey. 526. Betul. Siapa yang tanya muka surat tadi 526 kalau 562 tu Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Alif tu alif dha. Ya. Dia sebagai tanda. Cuma sekarang ni kita faham dia berfungsi sebagai alif mat lah. Huruf kan. Dia kategori huruf lah. Tapi dia asalnya datang sebagai dha. Tanda. Okey, alhamdulillah. So, terima kasih semua untuk respon. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, yang sedang menonton ni jangan keluar lagi. Saya nak bagi tahu seperkara. Jadi orang kata apa, pembuka. Kita kata muqaddimah untuk tahun 2022 ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan ada dua webinar. Kita ada dua webinar percuma untuk tuan-tuan dan puan. Yang kita perlukan ialah komitmen. Kita perlukan komitmen tuan-tuan dan puan, tu je. Kita perlukan komitmen tuan-tuan dan puan untuk bersama dalam dua program percuma kita, dua webinar percuma. InsyaAllah kita akan buat melalui Zoom, ya. So ada dua tarikh yang tuan-puan kena lock sekarang ni. Yang pertama, insyaAllah pada hari Khamis ini jam 9 malam bersama Encik Irfan Mokhtar dalam satu webinar yang bertajuk Masihkah Ada Sinar? Masihkah ada sinar? Ianya sebenarnya
apa yang saya faham lah, sebut sedikit. Saya pun tak pasti apa konten yang akan disampaikan oleh Encik Irfan. Cuma ianya adalah rentetan apa yang berlaku pada tahun sebelum ini. Jadi mungkin adalah kaitannya sedikit dengan macam mana cabaran pengalaman kita pada tahun-tahun sebelum ini, khususnya tahun 2021 lah. Macam-macam ujian yang Allah datangkan kepada kita. Jadi masuk saja tahun 2022 ni, timbullah persoalan, masihkah ada sinar buat kita semua tuan-tuan dan puan. Jadi nantikan kupasannya insya-Allah pada hari Khamis ni. Tajuk ni menarik tuan-puan. So tuan-puan kena ada lockkan masa anda. Nanti saya akan beritahu macam mana nak join ni. Macam mana nak join. So saya cerita dulu. Ini yang pertama, 6 hari bulan 6 hari bulan 1 2022, hari Khamis ini. Dan minggu depan pula insya-Allah bersama saya pula dalam satu perbincangan tentang huruf Ra. Jadi sahabat-sahabat, para pendengar semua, dalam Sharing Tajwid kita ada bincang tentang huruf Ra, tebal nipis. Jadi dalam webinar ini insya-Allah secara percuma saja saya akan kongsi pada anda tentang huruf Ra dua alam. Saja je, tajuk ni je nampak macam tu tuan-puan. Ra dua alam yang dimaksudkan ini ialah tentang huruf Ra yang boleh dibaca dengan tebal dan ada juga Ra yang dibaca dengan nipis. Jadi bagaimana nak bezakan Ra tebal nipis ni? So insya-Allah nantikan perkongsiannya pada minggu hadapan 13 hari bulan Januari 2022. Hari Khamis juga sama bersama saya. So 2 minggu ni tuan-puan, insya-Allah kita ada 2 webinar percuma untuk tuan-tuan puan-puan. Yang perlu tuan-puan hadirkan ialah komitmen sahaja. Komitmen, semangat, kesungguhan. Itu je. Tidak ada yuran, tidak ada apa. Dan insya-Allah dalam pertemuan ini juga akan dikongsikan berkaitan dengan kelas kita. Kelas intensif tajwid online yang mungkin saya percaya sahabat-sahabat ada yang nak join untuk intake ataupun batch yang keempat ni. So tuan-puan sentiasa kena follow rapat lah kita punya program ni. Dan insyaAllah dalam tu nanti kita akan bagi tahu bukanya bila, pendaftaran macam mana untuk kelas kita tu nanti. Boleh? So bermulanya di sini insyaAllah. Dalam ataupun mukadimah untuk 2022 kita akan kongsikan kepada tuan-puan 2 webinar percuma. Masihkah ada sinar pada hari Khamis ini, dan insyaAllah pada minggu hadapan bersama saya dalam perbincangan huruf Ra dua alam. So macam mana nak join 2 webinar percuma ini? Tuan-puan tekan sahaja link yang disediakan di ruangan komen tuan-puan. Boleh tekan sekarang. Tuan-puan tekan je. Nampak tak? Saya letak lagi sekali. Saya letakkan lagi sekali insya-Allah. Macam mana saya nak letak ya? Oh, saya tak boleh nak komen lah. Saya minta Encik Elmi sekali lagi tolong letakkan boleh? Dah sebenarnya kita dah pin dah kat komen tu. Tuan-puan perasan kan? Tak apa, saya minta Encik Elmi untuk bantu tolong letakkan sekali lagi link. Tuan-puan tekan sahaja link tu untuk join. Dan insyaAllah link akses nanti untuk Zoom nanti kita akan berikan dalam link itu nanti dalam grup Telegram tu nanti insyaAllah. Faham ke ni? So tuan-tuan puan, insyaAllah saya harap program yang kita bakal langsungkan ini insyaAllah mudah-mudahan menarik minat tuan-puan untuk terus lagi kekal istiqamah, dan mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran dan iktibar di atas apa yang berlaku kepada kita sebelum ini. Masihkah ada sinar? Tajuk bukan nama lagu Masihkah ada sinar. Jadi insyaAllah nantikan perkongsian. Puan Azlin, kita 3 nak habis dah, cepatnya masa berlalu. Kalau rasa tak nak cepat, kena ulang balik lah. Masuk lagi kita 4. Kepada mereka yang kok ada yang berhajat nak ulang lagi kan, macam pengalaman sahabat-sahabat kita lagi yang sebelum-sebelum ni, kita 1 masuk, kita 2, kita 3 pun masuk, kita 4 pun masuk lagi. Wallahualam, tak tahulah kok mereka ni masih ada lagi ni. Kalau ada memang handai sungguh lah. Dan tuan-puan kalau tanya saya, ada beza ke kita 1, 2, 3, 4 ni? Silibus dia sama aja. Cuma mereka mengulang ni mungkinlah ada faktor-faktor yang tertentu. Apa pun kita ucapkan tahniah lah kerana kesungguhan mereka tu. Kelas kita malam.
Setakat ni kelas kita memang buat hari Selasa malam. Hari Selasa malam. InsyaAllah. Okey. Itu sahaja. Ada yang tanya tentang baca Yasin. Setakat ni tak ada sebab Ustaz Hazim dia tak dapat bagi komitmen waktu tu. Dan setakat ni kita tak ada pengganti lagi lah. Doakan insyaAllah kalau dah ada pengganti nanti kita akan inform lah. Kita akan maklum Setakat ni tuan-puan bolehlah baca sendiri dulu ke ataupun join grup-grup yang ada buat kan. Apa itu Kito? Kito ni kelas intensif tajwid online. Kelas intensif tajwid online. So kita dah diambang untuk pembukaan batch yang terbaru. So saya harap sahabat-sahabat yang berhajat ataupun berminat nak join kena alert lah. Sentiasa ambil tahu dan sentiasa follow up. Kadang-kadang kita tak mampu nak, kami lah di pihak kami, kelemahan kami mungkin tak mampu untuk nak follow up semua. Jadi minta kerjasama tuan-tuan perempuan. Kalau kata betul nak, insyaAllah sentiasa cuba untuk follow up kami. Sentiasa ambil lah update daripada kami dalam grup Easy Ngaji Warrior. Kena ambil maklum lah. Itu saja, kita cuba sama-sama ni. InsyaAllah boleh nah. InsyaAllah nanti apa-apa kita akan inform. So tuan-puan lock saja 2 tarikh ni dulu. Bab keto ke tak keto ke kan. Nanti kita akan update dalam 2 webinar ni insyaAllah. Mungkin dalam webinar saya ataupun webinar Encik Ifan lah. Boleh tuan-tuan perempuan? So Khamis ni lock masa anda jam 9 malam insyaAllah. Tak lama pun, mungkin lebih kurang sejam lebih gitu je lah. So hadirkan diri, hadirkan persiapan yang sebaiknya insyaAllah. Dalam 2 webinar masihkah ada sinar dan huruf ra 2 alam. Ingat, ni bukan nama lagu tapi nama tajuk. Okey, selesai. Apa pun masuk dalam grup Telegram tuan-puan yang sedang menonton, yang sedang mendengar ni, nak join 2 webinar ni, pastikan masuk dalam grup Telegram dan link pada link yang kita sediakan. Tekan link tu, nanti tuan-puan masuk dalam tu dah selesai. Tunggu je tarikh ni nanti, insyaAllah link Zoom akan diberikan dalam grup tersebut. Wallahu alam. Sekadar itu saja, insyaAllah nanti untuk sharing tajwid hari lain, hari Rabu nanti saya akan ingatkan kembali lah. Saya akan ulang balik perkara ni insyaAllah. Itu sahaja. Okey. Baik, kita pergi kepada penutup insyaAllah. Tuan-tuan, kita dah habis dah ni. Kita nak baca dulu sama-sama. Boleh? Sorry, saya baca dulu, tuan-puan ikut kemudian lah. Puan Siti Khadijah, kita 1 jam setengah. 1 jam setengah boleh pergi ke 2 jam. Bergantung pada perbincangan lah. Kalau dia jadi hot sikit perbincangan tu, mungkin lama sikit. Tapi lama pun dia tak lebih 2 jam lah. Puan Khadijah kena join. Sebab saya nampak semangat tu ada. Okey, boleh. Jumpa nanti dalam tu. Dalam kelas. Samalah sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat yang menonjol dalam sharing tajwid ni yang belum join kita, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kalau tak datang pun saya ucap juga selamat datang. Okey. Jom kita mulakan. Dah sedia dah tuan-tuan puan? Boleh? Kita mulakan Baik. Ready semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, selesai pengajian kita hari ini tuan-puan. Terima kasih saya ucapkan di atas kehadiran komitmen masing-masing pada hari ini. Terima kasih
Dan mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap. Selamat tahun baru sekali lagi buat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi sharing tajwid pada hari Rabu nanti. Esok tak ada Kita jumpa hari Rabu nanti. Kita akan sambung pada muka surat berikutnya. Kejap saya tengok. Untuk hari Rabu nanti nak sambung takat mana. Okey, hari Rabu nanti tuan-puan kita bincang satu ayat je insya-Allah. Hari Rabu nanti kita bincang satu ayat saja, ayat 167. 167 sebab ayat tu panjang. So boleh bedah siap-siap lah ya. Bedah siap-siap. Baik, saya rasa itu sahaja. Jangan lupa lock masa anda berkaitan dengan kita punya webinar percuma yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan ada lagi ke perkara penting? Setakat ni tak ada, tuan-tuan dan puan. Itu je. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Sama-sama kita tutup dengan doa tilawah dan terus dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul As. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sambung nanti ayat 167. Ayat 167 muka surat 72 Baik, sama-sama kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan dan puan, saya undur diri dahulu insya-Allah. Selamat meneruskan aktiviti harian tuan-puan. Selamat berpuasa. Kalau ada yang berpuasa sunat hari ni, insya-Allah jumpa nanti hari Rabu saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu lagu penutup. Jumpa lagi. Bye bye. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman.
ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering, melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan.